Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Haji Alim tak ada Oh ya. Anak pun balik kampung juga. Anak pun sampai mana ni? Anak sampai pukul 6 tadi. Ini kalau balik dah tak kuliah dah ni. Anak pergi lepak kat Ulu Kelang, masjid Ulu Kelang tu. Anak selalu semayang situ sebelum ni anak ada urusan kat sekolah depan tu. Di situ tadi. Kadang-kadang maghrib mandi semayang, anak semayang situ tu. Sampai sini. Kita teruk je jalan jam ni. Anak tadi pukul 2 daripada Masjid Benta. Pukul 6 sampai sini 4 jam. Biasa 2 jam je. Paling lewat pun 2 jam setengah. Oi, dekat tu karak tu tak boleh buat apa lah. Memang jam sungguh. Kalau cuti je memang jam. Jaga tu kata daripada pukul 10 pagi tadi lagi. Jam. Apa yang biasa melintas kita tahulah kan. Okey, baik. Anak sebenarnya balik semalam lagi. Tapi bila anak sampai kat Lipis tu, anak daripada tengah hari lagi, pukul 12 anak dah tolak dah. Dia hantar anak buah dekat UiTM, kat Macang tu. Lepas tu banyak berhenti. Pukul 11.30 anak lalu kat Lipis dah tak larat dah. Tengok-tengok pula dekat Wis, karak jam juga. Anak cek kat situ. Sampai tengah hari tadi tu anak tolak tu, Zuhur je semayang masjid tu, terus jalan sini. Ini kata nak pergi lagi 3 jam, 4 jam tak larat tadi. Berhenti masuk hotel. Okay, tak apa. Kalau kita hari tu kat mana? Makruh semayang dah habis kan? Perkara yang batal pula. Sekejap. Okey, sebelum ni makruhatis solat. Perkara makruh solat. Mana yang tidak digalak-galak. Tapi tidaklah sampai membatalkan. Kemudian bab seterusnya ialah bab membatalkan solat. Kita dah baca belum bab ni? Belum lagi? Belum lagi? Oh, dia malam ni malam yang pertama lah. Part 1 ya. Okey, memang dalam fiqh tuan-tuan ada satu bab yang disebut sebagai bab mubtilatis solat. Bab perkara yang membatalkan solat. Ya. Mubtil satu, mubtilat banyaklah. Perkara-perkara yang membatalkan solat. Sebab bukan satu, ia banyak. Ya. Kadang-kadang disebut sebagai mufsidatis solat, perkara yang merosakkan solat. Sama juga. Membatalkan solat, merosakkan solat. Pasal ibadat, perkataan merosakkan dan membatalkan, actually dia membawa kepada maksud yang sama. Benda tu sudah tidak boleh diguna pakai lagi. Dia berbeza dengan muamalat. Kalau muamalat, merosakkan lain, membatalkan lain. Merosakkan maksud dia sah, tapi berdosa. Ya. Haram lah. Tapi kalau kita buat juga, dia sah. Itu maksud perkara yang merosakkan, mufsidat. Tapi kalau sebut mubtilat, perkara yang membatalkan, maksudnya dia tak boleh pakai lah. Boleh dia berdosa, boleh dia tidak, tapi dia invalid. Mana tak boleh pakai. Dia ada beza ibadat dengan muamalat. Dia beza Contoh tuan-tuan buat jual beli semasa khutbah Jumaat. Ya. Ataupun selepas azan kedua. Sebab selepas azan kedua ni kita khutbah kan. Waktu tu tuan-tuan tak boleh berjual beli. Ya alladzina amanu in ja'akum ya alladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 tu Allah kata, wahai orang yang beriman, kalau kamu dipanggil yakni azan pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu untuk berzikir kepada Allah. Yakni untuk semayanglah, didahului dengan khutbah. Apa pun kalau kita buat jual beli masa tu, hukum dia haram. Tapi status jual beli tu macam mana? Sah. Ya. Ada ulama kata, adalah segelintir kata tidak sah, tapi majoriti kata sah. Tapi dia berdosa lah. Dan akad dia tu dianggap sebagai akad yang fasik, akad yang rosak. Ya. Sama juga kalau tuan-tuan buat pinjaman dengan orang yang ambil riba. Buat pinjaman dengan orang yang ambil riba. Ya. Apa hukum dia? Haram. Tapi akad tu sah ke tidak? Akad tu sah. Ya. Maksudnya duit pokok waktu tuan pinjam tu halal. Tuan-tuan boleh guna, buat beli baju, buat beli pakaian, buat beli makan, minum. Kalau mati boleh diparaikan. Cuma dia punya riba tuan-tuan bagi, itulah haramnya. Tapi duit tu duit yang halal, akad tu akad yang sah. Tapi akad yang
Fasid dia panggil, akad yang rosak lah. Berosok, akad tu akad yang rosak tapi ia sah. Ya? Baik. Ada beza sikit. Ibadat dia tak ada, dia sama saja. Mengerosakkan dan membatalkan dia sama saja, which is sembahyang kita sudah tidak boleh diguna pakai lagi. Mesti kita stop dan mulakan solat yang lain. Ambil wudu lah kalau boleh. Kalau yang membatalkan wudu. Sebab ada benda yang membatalkan wudu dalam solat at the same time. Ada benda dia hanya membatalkan solat saja. Ia tidak membatalkan wudu sama sekali. Ya. Baik, kita akan pergi one by one. Pertama, meninggalkan rukun atau syarat. Yang disebut sebagai tarku ruknin atau syartin. Ya. Di mana kalau kita tinggalkan salah satu rukun, tak payah dua, tak payah tiga, tak payah banyak, satu je. Dan juga syarat, maka solat kita sudah tidak sah lagi. Become an invalid prayer. Kerana apa? Kerana sembahyang ni tuan-tuan, daripada awal sampai akhir, dia mesti sempurna ataupun boleh kita kata cukuplah rukun dan syaratnya. Daripada awal sampai habis. Tak boleh miss di tengah-tengah. Kalau miss satu rukun, dengan sengaja lah. Kalau tak sengaja tak apa. Tapi adalah tata caranya. Maka terbatal. Syarat pun sama. Kalau miss, dengan sengaja lah. Kalau tak sengaja tak apa. Ya tak? Dengan sembahyang, pakai kain. Angin mari dengan kuat. Kalau kipas besar. Selok kain kita. Nampak lutut kita. Tak sengaja, tak apa. Tapi kena cepat-cepat tutup lah. Ya. Ini cerita dia dengan sengaja. Meninggalkan rukun atau syarat. Sepatutnya saya masuk situ dengan sengaja. Kerana dalam buku-buku fiqh biasa dia tulis tarku ruknin au syartin amda. Intentionally. Mana kita saja-saja purposely kita tinggal benda tak dia lah ya. Pasal rukun dia mesti ya. Baik. Dan Nabi SAW berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kamu kena sembahyang macam aku sembahyang. Yang wajib tak dapat, tidak boleh tidak. Yang sunnah tak apa. Memang kita kena sembahyang macam Nabi sembahyang, itu yang the most perfect. Tapi kalau kita tinggal sunat tak apa, hak rukun tu tidak boleh. Begitu juga dengan syarat. Uji kita dah belajar, rukun ada berapa? Ada banyak lah kan. Ada 13 lah sekurang-kurangnya. Syarat ada berapa? Ada 5 sekurang-kurangnya. Ya? Jadi hak rukun syarat tu tuan-tuan kena ni lah ya. Tak boleh tuan-tuan miss lah ya. Kalau miss memang kena stop lah. Tuan-tuan tengah sembahyang, terkentut umpamanya. You cannot proceed with your prayer. Kena stop lah. Memang kena stop sebab kita sudah tidak ada solat lagi. Dan sesiapa yang solat tanpa wudu ataupun dalam keadaan berhadas, maka berdosa besar. Di sisi majoriti para ulama. Ya. Dengan arti kata lain, tuan-tuan tak boleh teruskan lah. Kena berhenti ya. Begitu juga dengan rukun. Kalau tuan-tuan terlupa kan. Tengah-tengah naik rakaat yang kedua, tadi aku tak baca Fatihah lah. Tuan-tuan kena, kalau dah tinggal, tuan-tuan kena tambah lagi satu rakaat lah. Ya. Kalau tuan-tuan berjemaah, tuan-tuan jangan balik kepada rakaat yang tu. Tuan-tuan kena habiskan sembahyang, kemudian tuan-tuan kena tambah lagi satu. Kalau berjemaah ni dia agak ni sikit. Tapi kalau seorang-seorang, kalau tuan-tuan masih di rakaat yang sama, tuan-tuan kena baliklah pada rakaat tu. Tuan-tuan kena setuju. Alamak, tadi aku tak baca Fatihah. Fatihah rukun. Miss rukun, tak selesai solat. Tapi dengan sebab tidak sengaja, tak apa. Tapi kita kena immediately fix benda tu. Terus bangunlah untuk baca Al-Fatihah. Yang tadi dia panggil mulghat. Mana seolah-olah macam tidak diambil kira lah. Tapi kalau tuan dah lepas rakaat tu, ya tak? Tuan-tuan naik rakaat kedua, alamak rakaat pertama tadi aku tak baca Fatihah lah. Rakaat kedua tu jadi rakaat yang pertama balik. Jadi tuan-tuan start dengan Fatihah balik apa gitu gini, macam tu. Dia tak sambung dengan berjemaah. Kalau tuan-tuan sama berjemaah, naik rakaat yang kedua, alamak aku tak baca Fatihah lah rakaat pertama tadi. Tuan-tuan kena ikut imam sampai habis. Ya, walaupun sebenarnya rakaat kedua tuan-tuan adalah rakaat pertama. Kerana rakaat pertama tuan-tuan tidak sah. Macam tuan-tuan masuk rakaat kedua imam. Tuan-tuan baru rakaat pertama. Habis tu imam dah tasyahud awal, tuan-tuan bangkit. Tuan ikut, sama juga. Cuma at the end of the prayer, tuan-tuan, after salam imam tu, tuan kena bangun, tambah lagi satu rakaat. Ya. Kita begitulah. Okey, kalau tuan-tuan, contoh tadi tuan-tuan rakaat kedua kan, tuan-tuan dah rakaat keempat dah. Alamak, rakaat pertama tadi aku tak baca Fatihah lah. Tuan-tuan sembahyang seorang, tiba-tiba
dah hujung semayang ke, masa tasyahud akhir ke, alamak, rakaat pertama tadi aku tak baca Fatihah lah. Macam mana? Kalau bangkit tambah lagi 3 rakaat. Berapa rakaat tu tak semayang tu? Dah tu, bila rakaat pertama tidak sah, kedua, ketiga pun mungkin tuan-tuan akan anggap tidak sah. Betul tak? Dah rakaat keempat, tasyahud akhir. Alamak, ini cerita dia yakin confident. Memang tuan-tuan tak baca punya. Kalau syok tak apa. Ataupun tuan-tuan tak payah kisah kalau syok ni. Syok ni, tuan-tuan boleh ambil kira masa rakaat dalam rakaat yang sama je. Tuan-tuan tengah sujud, aku baca tak baca Fatihah, baca tak baca. Dikira tidak baca. Mana rakaat tu kebun lah. Tapi kalau tuan-tuan sudah melepasi rakaat, syok sudah tidak diambil kira lagi di sisi majoriti para ulama. Termasuk standard dalam mazhab Syafi'i. Naik rakaat kedua, rakaat pertama tak ada, aku baca tak baca Fatihah. Tak boleh, tak payah kira. Pasal tuan-tuan sudah melepasi. Tuan-tuan ambil wudu. Tuan-tuan ambil wudu, tadi aku niat tak niat contohnya. Pada niat benda mudah aja. Tuan-tuan wudu tu niat dah tu. Ataupun tadi aku basuh muka ke tidak? Boleh tak ingat basuh muka? Mana tahu lah, was-was kuat sangat orang ni. Jadi kira tidak basuh. Sebab tuan-tuan masih tengah berwudu. Tapi bila dah habis wudu, habis dah wudu, jalan mari kat sunat, kat takbir. Allah semayang kan? Hai, aku semayang tak, aku wudu tadi ambil basuh muka, tidak tak payah layan. Sebab tuan-tuan telah habis. Itu mainan syaitan tu. Tuan-tuan tak payah layan. Ada khilaf dalam bab ni. Tapi kita ambil pendapat yang rajih di kalangan para ulama, bila kita dah habis, dia sudah tidak dikira lagi. Sama juga kalau dah habis semayang. Tadi aku baca Fatihah ke tidak? Aku sujud ke tidak? Aku itu ke tidak? Tak, jangan. Tak payah ambil kira. After kita dah finish prayer. Tapi kalau masih dalam semayang, apalah kalau dah rakaat yang sama, syak tu tuan-tuan kena kira, tuan-tuan tak buat lagi lah. Tapi kalau dah lepas rakaat tak apa. Dah masuk rakaat kedua, rakaat pertama, aku baca tak baca. Ada syak dia lain. Ni yakin. Memang kita yakin kita tak baca. Tak kalau kita duduk tasyahud akhir, apa tuan-tuan nak buat? Tambah 3 rakaat lagi ya. Banyak tuan-tuan semayang. 4 tambah 3 jadi 7 semasa zuhur. Allah kaji, akulah paling banyak sekali pahala hari ni. Tak payah. Tuan-tuan tambah 1 rakaat saja yang tuan-tuan yakin tuan-tuan tak buat tadi. Ya. Sama ada tuan-tuan rakaat ketiga, tuan-tuan rakaat pertama tadi aku tak baca Fatihah lah. Kira rakaat pertama saja. Of course lah kalau untuk rakaat keempat. Jadi tuan-tuan tak perlu tambah 3 rakaat. Mungkin tu tengok logically, bila rakaat pertama tidak sah, kedua, ketiga pun tidak sah. Betul tak? Tidak begitu. Tuan-tuan hanya tambah rakaat yang tuan-tuan yakin tuan-tuan tinggal saja. Of course lah kalau tuan-tuan berjemaah, lagilah tuan-tuan tak boleh buat apa. Pasal tuan-tuan terikat dengan imam. Tambah kita lupa sudahlah. Ya? Okey. Jelas rukun dan syarat. Kalau sengaja, no kompromi. Tapi kalau tak sengaja, kadang-kadang macam itulah, tuan-tuan kena fix. Terus fix. Ya? Okey, lagi satu. Kentuk-kentuk kan. Was-was ataupun syok. Rasa macam ketung. Tapi, tak rasa macam ketung juga. Tak tahu. Akhirnya tak ketung. Pasal ada sahabat Nabi, seumpamanya diriwayatkan oleh Sahih Bukhari Muslim, daripada Abi Hurairah, dia kata, wahai Rasulullah, aku rasa macam aku terkentuk. Kadang-kadang rasa macam tak terkentuk. Dia syok. Anna rajulan yukhayyalu ilaihi annahu wajada syai'an fi salatihi. Dia rasa macam dia rasa sesuatu dalam solat. Terkentuk lah. Ketuk ke tidak? Ketuk ke tidak? Maka dia tanya Rasulullah. Rasul jawab. Apa jawab Nabi? Nabi kata, la yansarifu hatta yasma' sautan aw yaji' rihan. Kepada orang yang syak seumpama ini, jangan dia berhenti daripada solatnya sehingga dia dengar sesuatu bunyi ataupun dia bau sesuatu bau. Ini kalau dia syak. Kalau dia yakin, tak payah tunggu bau, tak payah tunggu bunyi. Sebab kentuk ni tak semestinya bau, tak semestinya bunyi. Asal keluar angin saja. Memang kita keluar angin sikit, bunyi tak ada, bau pun tak ada, tapi kita yakin kita ketung. Ketung. Ini orang syak. Aku ni ketuk ke tidak? Ketuk ke tidak? Ada bunyi tak? Tak ada. Ada bau tak? Tak ada. Angin tak ada. Jalan. Mana tak payah ambil kira ya. Baik. Yang kedua tuan-tuan, makan dan minum. Yang tadi sepakat para ulama tak ada khilaf. Kalau kita tinggal rukuk atau syarat dengan sengaja batal sembahyang. Adapun kalau dengan tidak sengaja, ulama khilaf. Sebagian kata batal,
kena start semayang yang baru. Segelintir lah, segelintir. Hak rigid-rigid tu kan. Tapi majoriti kata kalau tidak sengaja, tidak membatalkan solat, selagi mana kita terus fix akan ketidaksengajaan itu. Selagi mana dia tidak mengambil masa yang lama lah. Kalau mengambil masa yang lama, batal juga semayang. Baik, makan dan minum dengan sahaja sama juga ijma'. Hatta kata Imam Ibn Muzi, ajma'u ala anna musalli mamnu' min al-akli wa syurbi. Jelas Ulama besar ijma' kita, itulah Ibn Muzi kata, telah ijma' para ulama sepakat, consensus, no disagreement, bahawa orang yang solat tidak boleh makan atau minum. Ijma' di sini tuan-tuan dalam bab sembahyang fardu. Bab sembahyang fardu memang sepakat para ulama tak boleh diskaun-diskaun. Siapa-siapa yang makan atau minum ketika solat, maka batallah solatnya. Dan memang perbuatan itu perbuatan yang haram. Tidak boleh dilakukan sama sekali. Ya. Adapun sembahyang sunat, majoriti kata batal. Segelintir kata tidak batal. Segelintir kata. Ya. Kenapa? Kerana tuan-tuan, ada asar, siapa tu ya? Maula Aisyah ke siapa? Di kalangan sahabat-sahabat wanita lah. Dia pernah semayang di belakang Rasulullah SAW semayang sunat. Tak tahu semayang apa. Dan semayang itu semayang panjang. Dan dia rasa dahaga. Akhirnya dia minum dengan sedikit air yang ada di sebelahnya. Maka dia kata, tak batal lah. Kalau semayang sunat. Bukan saja-saja minum, ada tujuan dia minum. Ya. Dan ini disebutlah dalam buku-buku fiqh encyclopedia tentang khilaf para ulama dalam bab sembahyang sunat. Adakah batal salat jika minum atau makan secara sedikit lepas tu untuk mengisi kedahagaannya? Macam mana? Cerita dia batal tak batal tak ada khilaf lah. Tapi kalau sembahyang fardu memang tidak boleh sama sekali. Sebenarnya sembahyang sunat pun kalau tak ada keperluan tak boleh juga, batal juga. Itu berapa majoriti sebenarnya. Kerana makan dan minum dia yunafi as-solah, dia menafikan solat. Ya. Apalah dia akan melibatkan pergerakan yang banyak, menghilangkan khusyuk dan seumpamanya. Ya. Memang tak dilakukan orang lah. Ini isu fiqh. Isu fiqh ni tuan-tuan, bukan masalah orang buat tak orang tak buat. Dia kira ada possibility untuk orang buat. Maka ulama bahas. Sementara ada asar. Memang ada asar yang sahih. Sahabiah wanita, dia minum ketika solat. Di belakang Rasulullah SAW. Ya. Dan sebahagian sahabat yang lain, saya tengok nama dia, memang dia ada memfatwakan juga bahawa dalam sembahyang sunat ni jika ada keperluan maka minum boleh dan dikaskan makan ke atas. Mana tahu dah sembahyang lama sangat, perut lapar sangat, kalau tak makan mungkin boleh pingsan, maka dia makan sikit. Itu gitulah cerita dia. Tapi jangan cakap saya kata sembahyang boleh makan pula. Cuma saya bagi tahu ada perbahasan tentang hukum makan dan minum ketika solat. Sunnah terutamanya. Fardu tak ada perbincangan lah. Sunnah ya. Adalah sedikit perbincangan di situ. Ala kulli hal, back to the majority, mereka tidak membenarkan sama sekali. Dia tetap disallow. Mana tak lagi lah. Dan itu yang sepatutnya. Okey, yang ketiga bercakap. Sama juga. Bercakap tuan-tuan disebut sebagai al-kalam fi salah. At-takallum fi salah. At-tahaddus fi salah. Ya. Maksudnya bila dia sembahyang, dia bercakap. Sama ada ayat panjang, sama ada ayat pendek, sama ada 3-4 perkataan, bahkan 1 perkataan. Bahkan ada ulama yang very strict, 2 huruf pun tak boleh. 2 huruf cukup lah. Ya. Dan ulama fuqaha yang dahulu bagi contoh dengan sembahyang tak boleh. Pasal tu alif dengan ha. Ya. Tapi pelik juga orang hari ni dia kata tu nama Tuhan. Hu nama Tuhan, nama Tuhan, pun nama Tuhan. Tak pernah baca? Tuan-tuan kena banyak baca lagi lah bawa macam tu. Ya? Jadi kalau hu, nama Tuhan, mana time semayang, macam mana boleh batal? Sebab selagi mana kita menyebut nama Tuhan, dia tidak batalkan solat. Ya? Cerita tak boleh cakap. Dan memang disebut juga oleh Imam Ibn Muzi, ajma'u ala anna al-musalli mamnu'u minal kalam. Sepakat para ulama khilaf, no khilaf, tak ada disagreement bahawa bercakap itu membatalkan solat sama sekali. Ya. Orang yang solat lah. Ada pun orang yang tidak solat boleh bercakap dengan orang solat. Boleh, tak ada masalah. Ya. Nabi SAW seumpama yang diriwayatkan Sahih Bukhari Muslim ketika baginda buat haji, baginda semayang
Qasar. Qasar di Mina. Dah baginda jadi imam. Jemaah yang di belakang bukan hanya ada sahabat-sahabat yang musafir daripada Madinah, which is mereka akan semayang qasar sama dengan Nabi lah. Ada juga orang yang bermukim, which is mereka kena semayang penuh. Jadi apa yang Nabi buat after Nabi salam? After Nabi salam, apa Nabi kata? Nabi kata, atimmu salatakum fa inna nahnu qaumus safar. Nabi kata, dah salam, Assalamualaikum. Nabi kata, sempurnakan solatmu, kami sedang bermusafir. Ya. Yalah, takut-takut mari. Pasal apa pula Nabi semai 2 rakaat? Kalau dia tak tahu kan. Ya, Nabi beritahu. Sempurnakan solatmu, adapun kami orang yang bermusafir. Mana kami puasa lah. That's why kami semai pendek. Awak sambung lagi 2 rakaat. Kalau semai zuhur atau asar lah. Ya. Cerita dia bercakap semayang tak salah. Ya. Isteri tuan-tuan nak keluar. Tuan-tuan dah rajin semayang. Tak? Lepas semayang. Lepas semayang. Semayang je suami aku ni. Allah, solehnya. Tapi kita nak keluar, mungkin ada satu pesanan kita nak beritahu suami kita, boleh je beritahu, bang, nasi saya tengah masak tu. Nanti kalau dia dah masak, abang mati, kalau seris, boleh aja. Ya. Haram tak sama sekali. Kalau mengganggu orang yang solat dengan sengaja makruh, tapi kita ada purpose, maka tidak ada masalah sengaja. Dan ini dilakukan hatta oleh Rasulullah SAW, oleh isteri baginda dan para sahabat Nabi. Ya. Mungkin ada yang kata makruh tu jika mengganggu lah. Tapi kalau ada purpose, maka tidak mengganggu, ada keperluan, maka tak ada masalah sama sekali. Ya. Saya kira majoriti ulama mengharuskannya. Ya. Dan Nabi memang sentiasa respons ketika baginda solat. Baginda tengah semayang, Aisyah balik, pintu kunci. Famasya Rasulullah hatta fatahali al-bab. Maka Nabi berjalan sehingga baginda membuka pintu untukku. Summa raja'a ila makani. Kemudian Nabi balik ke tempat solat, menyambung solatnya. Tuan tak pernah buat gitu. Tuan buat gitu jadi orang sesak nanti. Oh, sesak ni tak boleh ni, ngajar benda sesak. Ya. Mana Nabi respon? Aisyah balik, dia ketuk pintu ke bagi salam ke macam mana. Dah pintu kunci Nabi tahu kan. Mana Nabi respon? Maka tak ada masalah sama sekali. Of course lah kalau orang bercakap dengan kita sebab ada tujuan. Hatta Nabi kalau dia beri salam ketika solat, Nabi menjawabnya. Mula-mula Nabi jawablah Waalaikumsalam. Mula-mula dululah. Ketika solat dibenarkan bercakap. Sebab semayang memang dibenarkan bercakap at early stage. Tapi setelah baginda di Madinah, solat sudah tidak benar dibenarkan bercakap lagi. Ketika turun ayat waqumu lillahi qanitin, hafizu ala salawati, dan ayat tu hafizu ala as-salawati ka salawatikum, hafizu ala salawati was salatil wusta. Waqumu lillahi qanitin, surah An-Nisa ayat 43 kot. Surah An-Nisa ayat berapa saya tak ingat. 43 ke 34 ke 112, saya tak ingat nombor ayat pasal banyak ayat keliru kan. Cerita dia turun ayat tu baru tak boleh bercakap, sebelum tu boleh bercakap. Hatta kata sahabat Nabi nama Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fi shalah yukallimu ahaduna sahibahu jabahu wa fi shalah falamma nazala wa qumu lillahi qanitin umina bisukut wa nuhina 'anil kalam. Tu hadis Bukhari daripada Zaid bin Arqam itulah. Dia kata dulu-dulu kami bercakap dalam solat dan kami sembang dengan sahabat di sebelah menyebelah. Oh, tengah-tengah semayang, Allahu Akbar. Member baru datang. Kau datang daripada mana? Aku tadi datang daripada pasar. Oh, iya ke? Selamba je. Betul. Itulah maksud kepada yukallimu ahaduna sahibahu fi salat. Sesuatu itu akan yukallim ni mana sembang, cakap. Dengan sahabat sebelah menyebelah. Tapi bila turun ayat waqumu lillahi qanitin, kami disuruh supaya Umi Nabi suku diam. Wa nuhina 'anil kalam, dan kami dilarang berkata. Mana haram lah. Cakap ni bukan hanya batalkan solat tapi haram. Ya. Kalau sengaja, kalau tak sengaja tak apa. Ada kita time-time kita tak sengaja tu. Ya tak? Tengah-tengah semayang cakap cakap seorang pula. Tak sengaja tak apa ya. Anda dah beritahu. Apa-apa hal dalam semayang ni dia punya benchmark sengaja. Kalau tak sengaja tak apa. Ya. Bukan semayang saja, puasa pun sama juga. Jadi tak boleh bercakap ya. Nabi jawab salam macam mana tuan? Nabi mengangkat tangannya. Ya. Kadang-kadang Nabi tunjuk isyarat. Boleh aja. Ya. Angkat tangan atau tunjuk isyarat. Mula-mula Nabi jawab. Kata Ibnu Umar dan Sunan Abi Daud. Mula-mula Nabi jawab. Lepas tu Nabi tak jawab. Dan beliau pun tanya bila bi Abi Rabah. Dia tanya nak tahu kok. Dia nak tanya untuk
lebih kepastian ke ana tak tahulah. Tapi hadis itu sebut Ibnu Umar tanya Bilal bin Abi Rabah, kaifa kana an-nabi yaruddu alaihim idza sallamu alaihi wa huwa fi shalah. Macam mana Nabi jawab salam ketika baginda solat dan mereka beri salam kepadanya. Maka kata Bilal bin Abi Rabah, asyara bi yadihi, Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, ya. Dengan riwayat asyara bi isbihi, Nabi mengisyaratkan dengan jarinya, ya. Kita dah gitulah, ya. Tapi bercakap tak boleh, ya. Orang boleh bercakap dengan kita, kita tak boleh bercakap dengan orang. Okey, kemudian ketawa, tuan. Ketawa dalam bahasa Arab disebut sebagai ad-dhahku, dhahakaf, ya. Di mana sama juga ajma'u ala anna al-musalli mamnu' min ad-dhahak. Sepakat para ulama orang yang solat tidak boleh ketawa. Di mana ketawa yang disepakati oleh para ulama ialah ketawa dengan kuatlah bunyi suara. Kalau ha lagi tak boleh. Ini bunyi suara. Tapi kalau ketawa tapi suara tu macam bunyi tak bunyi aja. Dah dia senyum, asal dia senyum. Yalah time semayang. Kadang-kadang kita ada mari gila hati ke macam mana tak tahu. Betul tak? Kata-kata tak pernah berlaku. Hebat juga tuan-tuan ni. Sana pun pernah berlaku tuan, tengah-tengah semayang ada something berlaku di sebelah menyebelah kita. Jadi mari gila hati. Jadi macam nak ketawa pula. Jadi terkeluarlah sedikit suara, sikit sangat. Yang ini khilaf para ulama. Dipanggil qalilun minas sawt fi dhahki. Kalau sedikit suara ketika kita ketawa macam mana? Sebagian kata tetap batal, sebagian kata tidak batal. Kerana kita bukan purposely nak ketawa. Kita senyum aja tapi gitu. Pengen je suara tu. Ya tak? Very panggil light laughing, yang mana ketawa yang terlalu ringan. Yang saya kira yang ini ada toleransi lah. Sebab kita manusia kan. Tapi kalau memang ketawa banyak, berkah-rekah pula tu, memang tak ada khilaf lah. Memang batal lah. Ya. Dia panggil ad-dhahkus saqil. Heavy laughing, memang batal lah. Jarang berlaku, tapi boleh berlaku. Mana tahu tengah-tengah semayang, anak kita pula bawa lawak ke depan. Anak kecil umur setahun 2 tahun, betul tak? Oh, kita mari rasa geli hati, mari ketawa. Kalau ketawa kuat, batal. Tapi sekadar kita senyum, keluarlah suara sikit-sikit tu kan, itu normal lah manusia. Allah Ta'ala lah. Mungkin tak terbatal di situ. Baik. Kemudian banyak bergerak. Banyak bergerak ni tuan-tuan disebut sebagai al-harakatul kasirah. Too many movements. Di mana sebagian para ulama kata banyak-banyak di sini ialah more than 3 steps. Lebih daripada 3 pergerakan, 3 langkah. Ya. Maka tidak boleh. Dan ia melibatkan anggota yang besar-besar lah. Anggota kecil-kecil tak apa. Sebenarnya bab ni ada khilaf yang banyak tuan. Walaupun hadis dalam bab ni dia very limited one. Teramat limited sekali. Ada beberapa hadis je bab bergerak ni. Tapi kita lihat ulama dalam bab ijtihad dia banyak perbahasannya. Unfortunately kita lihat ada yang terlalu yang rigid lah kita kata. Sampai bergerak kecil pun tak boleh. Jari gerak pun batal juga. Ada dalam mazhab Syafi'i pun. Tapi sebahagian yang lain, dan sekian majoriti lah, dia tidaklah rigid sangat. Mana kata kalau anggota-anggota yang besar, lebih daripada 3 kali, berturut-turut pula, baru dikira batal. Adapun kalau ia tidak anggota yang besar, ia tidak cukup 3 kali, atau cukup 3 kali, tapi dia bukanlah secara berturut-turut, simultaneously, bukan. Maka tidak ada masalah sama sekali. Ada mazhab yang very open dalam bab ni ialah mazhab Hambali. Hambali dia very open. Di mana pergerakan ni tuan-tuan banyak atau sedikit dia punya benchmark ialah bila orang lihat kita sudah tidak dalam keadaan solat lagi, baru dikira batal. Banyak sikit ni dia kata dari segi urufnya ialah banyak-banyak ni bila orang kita buat tu orang tengok kita bukan semayang. Baru dikira banyak. Ya. Walaupun lebih daripada 3 kali, 10 kali pun tak apa. Dan ramai juga ulama kontemporer yang pilih pendapat tu, macam Qardawi dia pilih pendapat tu. Mana kita buat satu benda seolah-olah macam kita ni bukan semayang. Ya. Dan ada hadis sahabat Nabi, contoh dia berjalan macam Abi Bakrah. Umpama diriwayatkan oleh Bukhari, dia berjalan daripada pintu masjid masuk ke dalam saf. Takkan dia berjalan selangkah-selangkah kot.
Ya, zahir berjalan ni mana dia terus menerus. Tapi dia berjalan dalam keadaan rokok, dia masih dalam keadaan solat, dan dia pun menuju ke arah solat. Jadi bila kita tengok, walaupun dia berjalan, kita tak kata dia tak solat, kita kata dia masih solat, tapi dia menuju kepada solat. Mana tidak batalkan solatnya. Ya. Pasal ada seorang sahabat Nabi nama Abi Bakrah, tuan, dia masuk semayang, Nabi tengah rokok, maka apa dia buat? Dia akad takbir pintu masjid. Kemudian dia rokok lah, sebab Nabi rokok. Kemudian dia berjalan dalam keadaan rokok hingga masuk ke dalam saf. Tuan buat macam tu, siap lah. Ya. Dan tuan-tuan, hukum berjalan dalam keadaan rokok untuk masuk ke dalam saf harus. Ada segelintir kata makruh, tapi majoriti kata harus. Dan segelintir lagi kata sunnah pula. Dia kata sunnah pula. Baca banyak, tuan-tuan jumpalah pendapat-pendapat macam ni. Ya. Ada ulama yang kata sunnah, ulama tabi'in, nama Sa'id bin Musayyab, tak silap saya. Saya pun dah lama tak baca. Ya. Tapi adalah ulama yang kata sunnah di kalangan tabi'in. Dia kata sunnah sebab ia dilakukan oleh para sahabat dan Nabi tidak menegurnya lah. Kerana apa? Kerana kalau kita berjalan, masuk saf baru takbir, kita akan miss rakaat tu. Jadi mendapatkan rakaat seawal mungkin itu sunnah. Betul tak? Yalah, kalau kita tangguh, lagi lewat, lagi tak bagus lah. Mana bagus? Awak dapat rakaat tu, awak dapat rokok tu, awak dapat rakaat tu. Tapi kalau awak berjalan masuk, kompo-kompo awak tak ada rakaat tu. Jadi awak miss rakaat tu, awak akan lewat sikit lah. Dia macam tak bagus lah di situ. Cerita begitu lah tuan. Jadi isu bergerak ni dia ada perbahasan yang banyak lah. Ya. Ala kulli hal, kita proceed lah, tuan-tuan dah tahu tu. Kalau boleh jangan lebih daripada 3 kali lah. Tuan-tuan nak jalan ke mana tahu kan ada keperluan untuk bergerak, maka bergerak lah. 2 langkah. Kan tuan-tuan bergerak lebih daripada 3 langkah, kau tuduh tuan-tuan apa pula kan. Ya. Macam Nabi lah, Nabi bergerak tuan-tuan ketika semai di rumah ni, semai sunat bukan semai fardu. Tapi dia kaedah pada isi. Apa-apa yang sabit dalam sembahyang sunnah, ia juga dihukumkan sama saja dalam sembahyang fardu. Kerana sembahyang is sembahyang. Sembahyang fardu dan sembahyang sunnah ni, sifat sembahyang dia tak ada beza. Ya tak? Sama saja. Takbirnya, rokoknya, sujudnya, tidalnya, tasyahudnya sama saja. Jadi apa-apa yang sabit dalam sembahyang sunnah, sabit dalam sembahyang fardu. Of course lah, kalau yang sabit dalam sembahyang fardu, dia boleh lagi dalam sembahyang sunnah. Ma sabata fil nafli sabata fil fardh. Itu kaedah dia. Ya? Jadi memanglah Nabi berjalan masa Aisyah balik tu sembahyang sunat. Tapi sembahyang sunat sama je sembahyang fardu. Which bolehlah berjalan. Dan bila sebut berjalan, tak ada orang Arab dia berjalan selangkah-selangkah, tak ada. Dia akan berjalan direct. Kita dah gitulah ya. Tapi tak apalah, tuan-tuan amalkan saja. Mana kalau tuan-tuan nak bergerak, jangan lebih daripada 3 kali. Tapi janganlah sampai rigid sangat pula kan. Sampai kata angkat takbir Allahu Akbar. Bila jatuh tangan, bukan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sampai dia kata hayun tu, macam dah 3 kali tu. Pasal ni Allahu Akbar ni dia akhir 2 kali. Satu tangan kanan, satu tangan kiri. Lepas tu bila dia hayun tu pula, 2 kali lagi, 4 kali. Betul, ini ada satu surau Jumaat. Dia orang mempertikaikan imam tu. Dia cakap, yang mempertikaikan tu juga imam juga. Tak tahulah mana satu imam satu, mana satu imam 2. Ni kadang-kadang imam sama imam dia ada krisis dia juga. Betul tak? Ana dulu fungsi juga. Ana pun timbalan fungsi masjid. Biasalah tuan-tuan. Ni grup ni, ni grup ni, ni grup ni. Ana pun ada grup anak sendiri juga. Betul tak? Jadi tak tahulah cerita dia macam mana. Imam ni tegur imam ni. Kata imam ni tak sah sembahyang. Kenapa dia tak sah sembahyang? Sebab bila sami Allahu liman hamidah, tangan dia hayun. Katanya 4 kali. Macam mana boleh dia 4 kali? Dia tanya sajalah. Dia kata macam mana boleh dia 4 kali? Dah tu Allah, sami Allahu liman hamidah 2 kali dia kata. Lepas tu hayun pula 2 kali pula. Macam tu dia kira ya. Sana belajar fiqh pun tak fikir sampai macam tu sekali. Hebat juga orang macam Muhammad Masjid Surau ni ya. Hayun kuat sangat ke dia hayun tu? Memanglah janganlah hayun-hayun. Sami Allahu liman hamidah letak kat tepi. Tapi tak tahulah kan dia terlebih ke macam mana, macam hayun lah, macam hayun kan. Takkanlah dia hayun macam tu.
Dan saya pernah tuan-tuan di Sungai Buloh ada seorang imam tu nak dipecat oleh jemaah lah. Jemaah tak setuju, tak suka. Pasal apa? Pasal dia baca Fatihah, dia stop siratal ladzina an'amta alaihim, dia stop situ. Dia tak sambung terus. Hebat lah. Saya sampai nak buang imam tu. Sampai tak suka lah imam tu nak ganti imam lain. Tak nak imam ni. Ingat aku besar sangat kes dia. Rupanya Fatihah siratal ladzina an'amta alaihim tak baca sambung. Yalah, afdal kita baca terus. Afdal Fatihah ni kita baca 7 wakaf. Bila kita berhenti di situ dia jadi 8 wakaf. Seumpama 8 ayat lah, which is tidak afdal. Ya, ada sebagian kata makruh, sebagian kata tidak makruh, itu hanya khilaful aula, mana tidak afdal lah. Which is Allah bagi anak isu kecil sangat itu. Yalah. Yalah, jemaah sekarang belajar hebat-hebat tuan, belajar fiqh, belajar hadis, belajar tajwid, belajar qiraat. Sampai imam baca berhenti pun tak boleh. Oh hebat. Anak belajar fiqh pun tak ada sampai tahap macam tu. Yalah. Bagi anak okey je, dia berhenti tak ada masalah. Tapi afdal kita akuilah baca terus. Tapi tak kalah dengan sebab dia berhenti kita nak pecat dia. Allah, imam tua pula tu. Betul, ni real story ya. Ala kulli hal tuan-tuan, jari. Ada juga yang kata bila kita at-tahiyatul mubarakatus salawat gerak macam tu kan. Dia kata batal tu pasal jari tu. Memang betul, ada ulama kata batal dan sebagian ulama Syafi'i juga. Tapi saya ingat majoriti kata tidak batal. Jari ni dia bukan kata besar. Lagi satu, memang ada ulama yang menggalakkan tahriku al-isba' dia panggil, menggerak-gerakkan jarinya. Gerak jari dia ada dua, satu sekali saja, which is majority para ulama. Kerana dia berhadiskan beberapa hadis, hadis Ibnu Umar, hadis Wa'il bin Hujur, mana Nabi bergerak lah, yushiru bi isbi'i sibabah. Nabi tunjuk dengan jari telunjuknya. Sebagai riwayat lain, yad'u biha yuharrikuha. Nabi berdoa dengan jarinya dan Nabi menggerakkannya. Yuharrikuha ada dua maksud di situ. Pertama, gerak sekali je. Yang kedua, boleh memberi maksud juga bergerak banyak kali. Kerana perkataan yuharrikuha, dia boleh jadi dua maksud tu. Which is dua-dua applicable lah. Boleh aja bergerak sekali. Tuan-tuan bila gerak sekali, bila tuan-tuan gerak? Asyhadu an la ilaha illallah. Confirm bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah. Naik tu illallah. Kalau tuan-tuan naik asyhadu bukan mazhab Syafi'i tu. Tak tahulah Hambali ke Hanafi ke Maliki ke. Ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Dia ada daripada awal sampai akhir lurus. Mana kita isyaratlah. Ada asyhadu, ada illallah, Syafi'i lah. Ada juga begini. Itu mazhab Maliki. Maliki dia memang disunatkan gerak-gerak macam tu. Ya. Jadi tak membatalkan solat, insya-Allah taala. Ya, dia belajar macam tu biarlah, tak ada apa pun. Ya. Baik. Ya. Pusing. Dia macam-macam model tu. Dia model macam ni, semua tu dalam skop tahrik. Mana menggerak-gerakkan jari. Boleh saja, tak ada masalah sama sekali. Ya. Cuma kita nak tahu lebih, kena belajar mazhab dia lah macam mana. Anak tak belajar sangat masuk. Tapi menggerak-gerakkan jari boleh saja, tak ada masalah. Okey, kemudian dah azan dah. Oh, isyarat. Banyak bergerak, menambah rukun itu next lah. Kita dah 1, 2, 3, 4, 5. Hari ni 5 cukup lah. Ada nak tanya apa-apa tak? Satu soalan. Ya. Nanti dia dulu. Ya. Okey. Okey. Jadi takbir sama imam ni dia datang hapuskan dosa yang dahulu dengan dosa yang datang. Hapuskan dosa yang dahulu dengan dosa yang datang. Macam mana? Saya tak faham. Okey, kita solat bertakbir sama dengan takbiratul ihram lah. Okey. Pahala dia atau fadilat dia dihapuskan dosa kita. Kalau takbir yang berikut itu, kalau makmum masuk
dia tak ada takbir dulu tu, dia rakaat pertama. Kalau saya, aku masuk. Aku kata dulu ni. Itulah. Saya pun tak tahu juga. Saya pun nak tanya juga tu. Dia rujuk hadis mana anda tak tahu lah. Tapi dalam bab takbiratul ihram ni, kita kena tahu, kita dah belajar dulu, di mana kita memang digalakkan bertakbir sejurus imam bertakbir. Itu memang kalau tak sepakat pun majoriti ulama lah. Ya, di mana bila imam Allahu Akbar, kita straight away Allahu Akbar. Ya. Sebab Nabi kata idza kabbaral imam fakabbiru. Bila imam bertakbir, maka kamu semua bertakbirlah. Fa di situ menurut bahasa Arab dia panggil fa ta'qib. Fa yang berturutan. Mana dia buat, kita terus buat. Ya. Atas kata ulama kita dan sebut mazhab Syafi'i lah, pengarang buku Al-Mu'tama' fi Fiqh Syafi'i tu. Mu'tama' Fiqh Syafi'i. Muhammad Az-Zuhaili, anak kepada Wahab Az-Zuhaili tu. Memang ada sebut. Siapa-siapa yang lewat sikit, maka dia telah miss lah pahala bertakbir bersama imam di situ. Ala kulli hal, bila imam takbir, memang disunahkan kita terus bertakbir. Oh, saya nak usolli ustaz. Tak kisahlah, usolli before that lah. Jangan imam Allahu Akbar, kita baru usolli fardu Allahu Akbar. Saya lihat kata-kata banyak begitulah. Dia nak usolli, dia tunggu imam takbir dulu, which is wrong. Salah tu bukan maksud batas sembahyang, tapi kita miss lah. Ya. Kita nak sembahyang ni ready lah dengan apa-apa yang tuan-tuan nak usolli ke apa kan. Tapi once imam dah Allahu Akbar, tuan-tuan terus Allahu Akbar. Itu memang takbir. Memang sepakat para ulama lah. Which is kita memang digalakkan bertakbir sejurus imam bertakbir. Okay, back to fadilat takbir. Ana tak pastilah tentang fadilat takbir in specific. Which is kita tak dapatilah. Ada fadilat tertentu bersabit dengan takbiratul ihram. Ya. Tapi kalau kita belajar, ada juga fadilat dia. Walaupun fadilat tu dia ada khilaf lah sikit sebanyak. Ya. Dia sudut sahih dhaif tu. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada Anas bin Malik. Tapi bukan apa dosa. Itu disebut sebagai kutibalahu bara'atun minan nar. Bara'atun minan nifaq. Ya, hadis dia berbunyi man adraka takbiratul, macam hadis Allah, anak lupa mata dia. Nabi kata siapa-siapa yang mendapat man adraka takbiratul imamihi, macam itulah. Nak ingat. Siapa-siapa yang dapat takbir imamnya, ya, selama 40 hari tu arba'ina yauman. Mula-mula tu macam ada tu. Man adraka, tak ingat. Tapi saya dia siapa-siapa yang dapat takbiratul ihram bersama imam arba'ina yauman, 40 hari. Mana hari-hari dia sembahyang 5 waktu selama 40 hari dia dapat takbiratul ihram bersama imam. Imam takbir dia takbir, imam takbir dia takbir for 5 days, 5 daily prayers, lepas tu 40 days pula. Nabi kata kutibalahu bara'atun minan nifaq. Ditulis baginya kebebasan daripada kemunafikan. Kalau fadilat takbir, hak tu ada. Adapun takbir diampunkan dosa yang telah lalu apa semua, saya tak pernah tahu pula. Allah Ta'ala. Mungkin ada hadis, mungkin, tapi saya tidak tahu. Ya. Tak boleh nak saya, tak boleh nak hurai. Tapi kalau kelepasan daripada munafik tu ada. Tapi hadis tu unfortunately lah, setahu saya dia tidak sahih. Mungkin ada yang kata sahih, mungkin juga ada kata tidak sahih. Sebab tu dia tidak terdapat dalam buku-buku fiqh kesemuanya. Ada sebagian memasukkan, ada sebagian tidak memasukkan. Ya, saya ingat tak ada kot dalam bab takbiratul ihram bab fadilat ni. Kalau ada pun tu je lah. Tapi waktu tak tahu. Jadi kena tanya ustaz tu lah, dia rujuk hadis mana. Ataupun boleh anak saya maaf tadi. Ya. Ini hono tak angkat tangan dulu, bagi dia dulu. Ya. Okey. Lupa tu yakin ke, syak ke macam mana? Okey. Imam lupa baca Fatihah. Dia rasa dia baca Fatihah. Okey. Imam. Okey, macam mana imam boleh lupa baca Fatihah pula?
Boleh jadi berlaku juga kan. Imam lupa baca Fatihah kan. Macam dulu di satu masjid di Puncak Alam, memang imam tak baca Fatihah. Rakaat pertama sembahyang subuh. Di mana dia Allahu Akbar. Maksudnya begini, imam tu dia tengah sembahyang, kemudian dia yakin dia tak baca Fatihah. Mungkin sembahyang yang jahat, mungkin tak berlaku sangat sebab makmum boleh tegur kan. Mungkin sembahyang sir ke, dia tengah-tengah sembahyang, dia ingat aku tak baca Fatihah lah tadi, mungkin kan. Gitulah cerita dia. Maka bila dia tak ingat, dia kena ni lah, dia kena tambah rakaat. Makmum kena ikut dia lah. Okey, makmum ni tuan-tuan, dia kena nak cakap Sekejap. Ana refresh ya. Okey, imam tak ingat rakaat. Kalau dia syok, dia tak perlu layan. Ini kalau confirm kan. Maka dia bukan tak ingat rakaat, dia tak baca Fatihah. Maka dia kena tambah lagi satu rakaat. Dia pun bangkit untuk tambah lagi satu rakaat. Makmum dah cukup. Kalau dia tambahkan macam mana pula ya? Kejap. Anda ingat makmum tak boleh tambah lah. Pasal makmum dah cukup. Kejap. Nanti Ana tarik ya. Ana tarik maklumat jap. Ya, macam ni mana buat kalau dia lupa. Dia lupa tak baca Fatihah. Contoh rakaat pertama dia tak baca Fatihah. Lepas tu dah ujung-ujung baru dia ingat, alamak rakaat pertama tadi aku tak baca Fatihah. Memang dia kena bangkit lagi satu rakaat. Dia baca tasyahud akhir macam biasa, lepas tu dia tambah lagi satu rakaat. Kalau macam tu makmum tak boleh ikut. Makmum tak boleh ikut bangun bersamanya. Kerana makmum dah cukup rakaat, dia tambah rakaat yang lain. Habis tu makmum nak buat apa? Makmum ada dua option. Pertama, makmum boleh terus salam tanpa salam imamnya. Mana dia niat mufarakah daripada imam dan dia terus beri salam. Itu satu option. Satu option lagi, dia tunggu imam dia dalam keadaan tasyahud akhir. Bila imam bangun, tambah satu rakaat. Sekarang bila imam salam, dia salam bersama imamnya. Cerita dia macam tu. Kalau imam tambah rakaat, makmum dia dah cukup rakaat, dia tak boleh tambah lagi. Tapi dia boleh tunggu imam dia ketika tasyahud akhir. Ya. Dan dia boleh terus bagi salam juga. Tapi imam dia tak boleh bagi salam sebab dia tak cukup. Kalau dia yakin lah, kalau dia syak, dia tak boleh layan. Cerita dia gitu lah. Ya. Ada imam sujud sawi tak? Kena sujud sawi tak? Imam bila dia tambah tak perlu. Dia tak perlu sujud sawi. Kerana sujud sawi ni dia untuk potong yang dia tambah ataupun yang dia tak cukup. Ni dia tak tambah dan dia pun tidak cukup. Dia cuma menambahkan apa yang dia tak cukup lah. Dia tak perlu sujud sawi, kita terlupa ni. Macam tu tak perlu. Ya. Kita semayang, alamak Fatihah tadi aku tak ingat lah. Kita tambahkan yang kita tak ingat tu. Dia tak perlu sujud sawi begitu. Dia kalau kita terlebih baru kita sujud sawi. Terlebih. Ataupun kita terkurang merujuk pada sunnah amat lah. Tapi kalau yang tadi kita memang terkurang, tapi kita dah cukupkan. Dia dah cukupkan, maka dia tak timbul sujud sawi lagi. Macam imam kan, patut dia tak rakaat keempat dah. Tiba-tiba dia bangkit lagi. Dia ingatkan rakaat ketiga, keempat. Makmum pun tegur, subhanallah, makmum tegur. Dia pun turun balik kan. Kalau dia sempat berdiri, dia turun balik, dia disunatkan sujud sawi lah. Dan bila imam sujud sawi, makmum memang kena ikut sujud sawi bersama dia. Dan wajib di sisi majoriti. Kalau tak sujud sawi bersama imam, batal solat. Termasuk sana batal sawi. Jadi tuan-tuan kalau imam sujud sawi, tuan-tuan pun wajib sujud sawi juga. Ya. Nampak? Tapi kalau dia baru nak bangkit dia ingat, dia duduk balik. Tak apa. Dia jangan sudah bangkit berdiri. Itu dia panggil tambah tu. Kalau imam tak baca kunut umpamanya untuk sembahyang subuh, itu dia menguranginya, maka dia kena sujud sawi ya. Tapi kalau tadi, of course dia tidak dikira menambah
solat dan juga tidak mengurangi solat. Pada awal memang kurang, tapi dia dah cukup kan. Maka dia tak perlu sujud sahwi untuk macam tu. Ya. Boleh ada soalan lagi? Lepas tu kita berhenti. Ada 3 minit lagi. Ni. Ada tu. Solat Isyraq dengan sunat duha. Apa beza dia? Ada satu hadis juga kalau okey. Tahu. Betul. Ya betul. Okey, sembahyang Isyraq. Apa beza dengan sembahyang duha? Sebenarnya sembahyang Isyraq ni dia ada 2 pendapat ulama. Pertama ialah yang kata tidak ada sunat Isyraq. Tak ada sunat Isyraq. Ya. Yang ada ialah sunat duha. Bila masuk waktu dibolehkan solat, hilang waktu yang dilarang, maka kita sembahyang duha sampailah ke tengah hari. Isyraq tak ada. Dan ini juga sebahagian ulama Syafi'i. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat termasuk mazhab Syafi'i lah, mazhab lain pun sama. Tidak semua ulama memasukkan sembahyang sunat Isyraq. Atalah buku standard mazhab Syafi'i Az-Zuhaili pun dia tidak memasukkan. Fiqh Manhaji, dia Muktamar Az-Zuhaili dan Fiqh Manhaji ni kira buku standard mazhab Syafi'i yang moden lah, yang paling top sekali on the planet. Fiqh Manhaji saya tak pasti dia masuk atau tidak. Tapi kalau Zuhaili memang tak ada. Dan kita tahu bahawasanya sebagai ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i tidak mengiktiraf sunat Isyraq sebagai sembahyang sunat. Dia kata tidak ada Isyraq. Ada ulama besar kita juga, macam saya tak ingat Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli ni, salah seorang dia terima, salah seorang dia tak terima. Kalau tidak Ibnu Hajar, Ar-Ramli dia kata tidak ada sunat Isyraq. Cerita dia begitulah. Adapun sebagian lain dia kata ada sunat Isyraq. Di mana sunat Isyraq ni ialah sembahyang duha di awal waktu. Sembahyang duha di awal waktu tu, bila masuk waktu yang dibenarkan solat, waktu tu adanya Isyraq. Kalau tu tak nak sembahyang waktu tu 5 to 10 minutes. After that sudah tidak ada lagi. Dia kata ada. Which is tuan-tuan, duha ni dia banyak hadis. Habis tu daripada mana Isyraq ni? Daripada hadis itulah. Itu hadis Abu Zar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah, di mana Nabi kata man shalla jama'atan summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a asy-syams summa yusalli rak'atain kutiba lahu Nabi kata siapa-siapa yang sembahyang berjemaah subuh, kemudian dia duduk, dia berzikir kepada Allah, kemudian bila naik matahari, maksudnya dah boleh sembahyang, dia pun sembahyang 2 rakaat, shalla rak'atain. Apa yang dia dapat? Kutiba lahu hajjatun wa umratun tammatain. Dia ada 2 riwayat tu. Satu kata dapat haji saja, satu lagi dapat haji dan umrah. Nabi kata sempurna ataupun sempurna keduanya. Which is daripada hadis ni dia ambil sunat Isyraq, pasal disebut oleh Rasulullah tu awal-awal matahari naik dia sembahyang. Walau bagaimanapun yang kata tak terima sunat Isyraq tu, dia kata hadis ni juga murud pada duha, tapi duha di awal waktu itulah Isyraq. Tak ada syarat tuan-tuan aku sembahyang sunat Isyraq, tak ada syarat. Asal tuan-tuan sembahyang duha di awal waktu saja, dia tertakluk pada hadis ni dan dia sudah boleh dinamakan Isyraq. Mana kata bukan dinamakan Isyraq, maksudnya itulah Isyraq. Isyraq ni maksudnya bukan sembahyang yang berasingan. Ia adalah sembahyang duha di awal waktu. Kita begitulah. Jadi boleh saja tuan-tuan aku sembahyang sunat duha. Kalau awal waktu ke Isyraq tu. Dan boleh juga tuan-tuan aku sembahyang sunat Isyraq. Cerita dia boleh. Dan fadilat tu adalah fadilat yang saya lah. Ya. Ya. Tapi sembahyang duha tu dalam keadaan pasir tu bercahaya. Maknanya matahari naik tu sekali pasir tu bersinar. Pasir bersinar. Daripada matahari naik dia panas. After duha ni lewat. Ya. Duha ni harus bila masuk waktu duha tu, duha ni bila masuk waktu dibenarkan solat, kita dah boleh sembahyang duha. Dan kita boleh juga sembahyang Isyraq. Cuma Isyraq sekejap ajalah. Tapi kalau duha dia memanjang sampai ke tengah hari.
Which is afdal duha ni lebih lewat lebih afdal. Lebih lewat lebih afdal. Semakin panas lebih afdal. Ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, seafdal duha disebut sebagai rubu' nahar. 1/4 siang yang hujung. Mana daripada pukul 7 lah kita kata boleh sembahyang duha, atau isyraq juga, sampai pukul 12, mana 1/4 yang akhir pukul 11 sekarang, itu yang waktu yang paling afdal. Kerana Nabi kata dalam hadis Zaid bin Arqam yang diriwayatkan Sunan Abi Daud, kata Nabi, salatul awabin hina tarmudul fisal. Sembahyang orang-orang yang sentiasa bertaubat kepada Tuhannya ialah merujuk bersama Tuhan lah. Hina tarmudul fisal, ketika matahari tengah panas. Dan memang ada sahabat Nabi di Kuba, dia sembahyang awal. Dia sembahyang awal. Ya. Maka ditegurlah oleh periwayat hadis ini Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam kata, pasal apa kamu sembahyang awal? Nabi menggalakkannya sembahyang lewat. Dan dibacalah hadis itu. Di mana Nabi kata salatul awabin hina tarmudul fisal. Kita dah gitulah. Balik pada yang abang tanya tadi, isyraq ada atau tidak? Sebagian ulama kata ada, sebagian ulama kata tak ada. Tapi duha memang ada lah. Dah boleh aja sembahyang. Kalau tak nak sembahyang pun tak apa. Tuan-tuan sembahyang duha di awal waktu itu sudah dikira isyraq sebenarnya. Ya. Cuma lebihnya duha ni dia boleh sampai tengah hari lah. Ya. Ustaz Basit Abdul Rahman. Dia kata depan suruh. Depan suruh dia 12 minit. Baru dia sembahyang isyak. 2 rakaat. Depan suruh 28 minit baru dia sembahyang duha. Itu dia. Dia sebenarnya bila masuk waktu dibenarkan solat, kita boleh sembahyang apa saja. Boleh sembahyang nak main duha ke, main hajat ke, main taubat ke, apa-apa sembahyang sunat. Yang tak boleh waktu dilarang tu saja. Bila dah habis waktu dilarang, which is dah masuk waktu yang dibolehkan solat tu, maka kita bolehlah sembahyang. Syuruk-syuruk tu maksudnya waktu matahari naik. Waktu matahari naik memang kita tak boleh sembahyang lagi. Jangan masuk tulis syuruk terus sembahyang. Dia waktu boleh sembahyang ni ialah kira-kira matahari dah naik 1/3 hasta dia panggil. Maksudnya macam 10 to 15 minit lepas syuruk tu lah. Ataupun 5 to 10 minit macam tu lah. Kira 10 minit, 15 minit lepas syuruk tu kan dah boleh sembahyang. Dan tuan-tuan sembahyang sama ada syuruk atau duha atau apa-apa sembahyang, boleh aja sembahyang. Tapi kalau nak sembahyang syuruk waktu tu lah. Betul lah tadi kata tu. Syuruk ni masuk matahari keluar. Matahari keluar masih waktu yang dilarang. Waktu yang dibenarkan ialah matahari naik 1 hasta dia panggil. Bukan 1/3 hasta, 1 hasta. Sejengkal. Mana matahari naik. Kira kata 10-15 minit selepas syuruk lah. Kita tu ada pokok. Bila panas tu dia ada pokok. Yalah. Bila dah masuk waktu sembahyang tu 10 atau 15 minit selepas naik matahari, tuan-tuan boleh sembahyang isyraq. Sembahyang tuan pun boleh sembahyang duha. Boleh aja. Hatta tuan-tuan nak sembahyang taubat ke sembahyang. Sebab itu sudah waktu yang dibenarkan. Cuma kalau nak sembahyang syuruk, waktu tu lah. 10 minit lebih kurang begitu je. Lepas pada tu dah tak ada lagi syuruk. Syuruk ni betul-betul bila boleh masuk waktu sembahyang. Based on that hadis tadi lah, hadis Abu Zar tu. Ya. Boleh, ada soalan yang cukup tu? Ya, last. Kalau solat tarawih, dia terbuat 1 rakaat je. Jadi tu okey, ini bukan kata imam lain. Saya Ana pun pernah buat. Di mana tuan-tuan, Ana pernah sembahyang tarawih di surah Ana sendirilah dulu surah Ikhlas. Ini cerita lama dah 10 years ago masa Ana dulu di flat tu, surah Ikhlas tu. Ana sembahyang kat situ, Ana jadi imam tarawih. Ana pun tak tahu macam mana Ana boleh pergi sembahyang hok mula-mula tu 1 rakaat saja. Dan tidak ada siapa yang tegur Ana. Sampai habis, Ana relax aja sembahyang. Bila dah lepas sembahyang, standard lah tempat kita ni, mori. Itu apa penting sekali tu. Makan. Tengah makan tuan-tuan, barulah tegur. Ayah Haji namanya. Ustaz, tadi Ustaz sembahyang tak cukup 1 rakaat lah. Terkejut Ana. Bila? Tadi mula-mula sembahyang tarawih.
Anak kata habis tu pasal apa tak tegur? Alah, sembahyang sunat je Ustaz. Oh, mudah dia. Pakai lagu tu je. Anak kata lah kali tegur lah. Bila anak tasyahud, sedangkan masih rakaat pertama kan. Cakaplah subhanallah, anak tambah lagi 1 rakaat. Allah, dia kata tak payahlah sembahyang sunat je pun. Jadi kalau kita sembahyang 1 rakaat, betul tak? Tak cukup lah. Sepatutnya bila imam sembahyang 1 rakaat, makmum kena tegur lah. Maksudnya imam duduk tasyahud akhir. Padahal baru rakaat pertama. Makmum tegur lah subhanallah. Supaya imam tu tambah lagi 1 rakaat. Tiba-tiba imam tu regih pula. Dah tegur tak bangkit-bangkit juga. Makmum bangkit sendiri. Tak perlu salam bersama imam. Ya. Dan boleh jadi imam ni bila dia tengok makmum bangun, dia pun bangun juga. Maka kita ikut balik dia. Tapi kalau in case macam anak tadilah, makmum semua, kadang-kadang makmum ni bukan malu nak tegur, tapi sebab makmum pun hanyut juga, hanyut dia. Imam tak sahut, dia pun tak sahut juga. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz, 1 rakaat je Ustaz. Kalau waktu tu masih baru, Ustaz tu boleh bangkit, tambah lagi 1 rakaat. Bangkit, boleh saja Allahu Akbar, boleh saja terus baca Al-Fatihah tanpa takbiratul ihram. Ada khilaf bab ni. Kemudian di hujung nanti buatlah sujud sahwi. Makmum tengok imam bangkit, dia pun bangkit sembahyang bersama-sama di belakang imamnya. Kalau waktu tu tak lama lah, lepas imam salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Ustaz tak cukup 1 rakaat Ustaz, Ustaz pun terus bangun, Allahu Akbar. Ataupun terus bangun, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab ada ulama kata, bila kita sambung sembahyang, kita tak boleh Allahu Akbar. Ia akan jadi takbiratul ihram yang baru, maka ia tidak boleh diambil kira lah. Adapun sembahyang kata boleh, kerana ia bukan takbiratul ihram. Allahu Akbar tu, Allahu Akbar intikal lah. Kita berpindah kan, daripada satu keadaan pada satu keadaan yang lain. Kita dia kalau dah lama, macam nak buat kan? Betul tak? Macam nak buat? Buat 2 rakaat macam biasa balik. Yang satu tu tak kira. Jadi buat tuan-tuan buat 2. Yang sekarang tuan-tuan buat 3 macam biasa. Yang tadi tu dia kata macam serkah je lah. Pasal nak kata witir tu tuan tak niat witir. Kita macam ni Ustaz, kita sebab kita dah sembahyang 1, nanti kita sembahyang lagi 12 lah. Jadi 8 tarawih, 2 witir. Mana boleh 2 witir? Witir kena 3. 1 rakaat tadi ke witir lah. Tak boleh. Pasal awak tak niat witir tadi. Ya. Itu pendapat anda lah yang anda lihat. Memang benda ni tak pernah berlaku. Orang pun tak pernah tanya ni. Tapi kalau kita tersilap begitu, macam tadi, terus tambah rakaat. Ya. Sebelum salam sebaik-baiknya. Kalau selepas salam pun tak apa, tapi kena sujud sahwi. Kalau dah lama tempoh, kira rakaat tu kira macam burn lah. Sama tak burn juga, dapat pahala. Hak lain tu kita semayang macam biasa lah. 2. Kemudian 3 witir. Anak nampak begitulah ya. InsyaAllah cukup tu. Ada lain lagi? Tak ada lah ya. Okey, aku Luqman Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pula lah lepas ni. Perkara membatalkan solat yang kesunnya. Itulah apa tadi? Yang ke-6 anak kena sebut. Nanti anak nak tengok balik. Nak bila ujung-ujung, bila nak start kuliah baru, anak tengok ujung-ujung tu video ni. Apa tajuk? Apa nama yang kita nak sambung? Menambah rukun menambah rukun ni pun penting juga. Kerana boleh juga kita melakukannya dalam keadaan ia boleh membatalkan solat. Macam orang kata kalau kita sujud, lepas tu netting, tahu netting? Sujud ni kapek setengah kapek tu, bila sujud kepala dia tu macam 2 kali sujud, netting tung. Ada orang kata batal. Betul, anak pernah dengar satu di Kelantan kan. Biasalah orang-orang lama kan. Dia kata kalau kita tung gitu, maka dianggap menambah rukuk, maka batallah solat kita. Alamak. Tak sengaja kan. Kalau tak sengaja mana tak apa. Dia yang tak boleh ialah menambah rukun purposely, intentionally. Dengan sengaja memang awak tambah, memang tidak boleh. Tapi kalau begitu, dia tidak membatalkan solat. Tapi makruh. Memang ulama memakruhkan kalau kita disebut sebagai berlebihan ketika melakukan perbuatan solat. Umpama kalau tuan-tuan sujud tu kuat sangat sehingga boleh pump macam tu. Sama juga bila tuan-tuan ataupun kalau tak meneting pun antuk kepala. Dia jadi makruh lah. Ataupun amat tidak digalakkan. Sama juga macam menghayungkan tangan Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Dia panggil berlebihan dalam perbuatan solat. Taklah membatalkan solat dalam setengah keadaan. Tapi dia tidak digalakkan, ya. Sama juga tepuk. Ada setengah orang tepuk kan, bila tu nak rokok Allahu akbar, tepuk tangan lu tepuk gitu. Jangan tepuk, dekat elok je. Itu disebut sebagai berlebih-lebihanlah dalam perbuatan solat, which boleh bermakruh. Tapi dia tidak menambahkan rukun. Kena tengok konteks-konteksnya begitu. Yang kita akan bincanglah pada ni akan datang sampai habis. Dia tak banyak batal solat ni, tak seperti makruh dia banyak. Aku Azhar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafar.